Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita ulang semula pelajaran minggu lepas iaitu ciri-ciri demokrasi di Athens. Okey, minggu lepas kita dah tengok kan Athens ni, tamadun Yunani, dia ada banyak sangat sistem demokrasi, sistem pentadbiran seperti pentadbiran sistem demokrasi, tirani, aristokrasi, oligarki dan juga monarki. Okey, kita tengok ciri-ciri demokrasi di Athens. Minggu lepas kita ada belajar kan, dalam sistem demokrasi di Athens ni ada Dewan Perhimpunan. Bawah Dewan Perhimpunan tu ada tiga ada tiga sistem pemerintahan dia. Yang pertama adalah majlis, yang kedua magistrat, yang ketiga adalah juri. Okey, kita tengok apa itu Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan dia terdiri daripada warga negara lelaki Athens. Setiap warga negara berpeluang memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun. Dewan Perhimpunan juga dia bersidang sekurang-kurangnya 3 kali dalam sebulan. Semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Okey, ini fungsi Dewan Perhimpunan. Fungsi Dewan Perhimpunan seperti yang kita belajar minggu lepas tu, untuk peranan dia adalah melantik ahli majlis sebagai sebahagian sistem pentadbiran. Seterusnya mengubah undang-undang, membuat deklarasi peperangan, membuat perjanjian dengan negara lain bagi melicinkan hubungan antarabangsa. Seterusnya, fungsi dia adalah membincangkan hal-hal ehwal kewangan percukaian bagi mengukuhkan ekonomi Athens. Yang terakhir adalah fungsi Dewan Perhimpunan ni untuk menerima duta dari negara asing bagi mengukuhkan hubungan kedua-dua belah pihak. Okey, ini adalah majlis. Okey, keanggotaan majlis ni apa? Majlis ni adalah merupakan jawatan kuasa yang mengendalikan urusan dan perbincangan hal-hal penting yang berkaitan pemerintahan dan pentadbiran. Badan ini kadang-kala digelar sebagai Majlis 500. Okey, kenapa digelar Majlis 500? Kita tengok kat sini Ahli dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Ahli terdiri daripada 500 orang dengan keahlian selama 2 tahun. Ahli sebanyak 500 ini kemudiannya akan dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa oleh 50 orang. Jawatan kuasa dia, 10 jawatan kuasa tu dikenali sebagai prytany. Pemilihan pengerusi dilakukan setiap kali persidangan diadakan. Sebab itulah tadi cikgu sebut majlis ni dikenali sebagai majlis 500. Sebab apa 500? Sebab ahli dia ada 500 orang. Okey, fungsi majlis. Fungsi majlis ni untuk melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Ahli-ahli majlis bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan. Kuasa majlis tidak mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Okey. Magistrat. Apa itu magistrat? Magistrat adalah badan yang melaksanakan dasar yang telah ditetapkan Fungsi magistrat ni sama seperti perkhidmatan awam dan sistem pentadbiran perkhidmatan awam pada hari ni dekat Malaysia ni. Fungsi dia sama je. Fungsi perkhidmatan awam sama seperti fungsi magistrat di zaman Athens. Okey, kita tengok keanggotaan dia dulu.
Warga negara Athens. Yang pertama, keanggotaan dia adalah mestilah warga negara Athens. Yang kedua, dianggotai sebanyak 6,000 orang ahli. Yang ketiga, sebanyak 200 hingga 500 orang merupakan hakim. Yang keempat, sebanyak 10 orang jeneral tentera menganggotai badan ini. Ada ramai hakim dekat dalam magistrat ni. 200 hingga 500 orang tu ramai. Sebabnya Athens merupakan negara kota yang besar pada ketika itu. Okey, kita tengok fungsi magistrat. Yang pertama adalah magistrat merupakan kaki tangan kerajaan. Yang kedua, magistrat melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan oleh majlis. Yang ketiga, menguruskan hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Okay. Kita tengok juri pula. Apa itu juri? Juri merupakan badan yang bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan keadilan. Okay. Keanggotaan juri. Juri dianggotai oleh 101 hingga 1,001 orang berdasarkan keseriusan kes yang sedang dibicarakan. Perbicaraan diketuai oleh pengerusi. Okey. Pada zaman Athens, keadilan ni diletak pada tangan warga negara. Jadi warga negara yang akan menentukan kalau orang tu buat salah, warga negara akan menentukan orang tu benar betul-betul bersalah, layak dijatuhkan hukuman ataupun tidak. Okey, kalau dekat Malaysia, cikgu nak tanya macam mana kita nak tahu orang tu bersalah ataupun tidak? Kalau dekat Malaysia macam mana? Kalau dekat Malaysia macam mana kita nak tentukan seseorang tu betul-betul bersalah ataupun tidak? Ada siapa boleh jawab tak? Tak ada? Tak ada orang yang nak jawab? Tak tahu? Okey, cikgu bagi tahu Dekat Malaysia, kita guna mahkamah. Jadi, orang yang bersalah akan didakwa di mahkamah. Jadi, mahkamah akan menentukan sama ada orang tu bersalah ataupun tidak. Sama ada orang tu layak dijatuhkan hukuman ataupun tidak. Okey. Kita tengok apakah fungsi juri. Okey. Fungsi juri untuk menjadi pemutus kepada sesuatu kes. Jadi juri ni orang yang dalam anggota juri ni dia akan memutuskan sama ada kes itu boleh dibicarakan ataupun tak boleh. Okey, yang kedua, pesalah akan merayu kepada warga negara. Kenapa pesalah merayu kepada warga negara? Sebab warga negara Athens akan menentukan sama ada pesalah itu sama ada pesalah itu boleh dijatuhkan hukuman, boleh disabitkan kesalahan ataupun tak boleh. Okey, sebab dia tulis kat sini pesalah akan merayu kepada warga negara dan kes-kes kecil diselesaikan di mahkamah tempatan. Okey, kita tengok fungsi dia yang ketiga. Kuasa pengadilan terletak pada warga negara Athens. Okey, ni yang cikgu sebut tadi. Pesalah akan merayu kepada warga negara. Kenapa dia merayu kepada warga negara? Sebab kuasa keadilan terletak di tangan warga negara Athens. Okey. Kita masuk kepada
pemerintahan dan juga pentadbiran Sparta. Kini adalah peta Sparta. Kita tengok mana Sparta. Sini Sparta. Yang ni Athens. Sini Athens. Ini Sparta. Okey. Sistem pemerintahan dan pentadbiran Sparta. Sparta ni dia guna sistem monarki yang terhad. Kalau Athens dia guna sistem demokrasi. Kalau Sparta adalah sistem monarki. Sistem monarki terhad. Ciri-ciri sistem monarki terhad apa dia? Saya tengok kat sini. Dua raja memerintah Sparta. Kenapa dua raja memerintah Sparta? Sebab untuk mengelakkan pembolotan dan salah guna kuasa. Okey. Seterusnya kita tengok kedua-dua raja berasal dari keluarga Eurypontis dan juga Agaites. Raja dibantu oleh Dewan Perhimpunan dan Majlis. Okey. Seterusnya, Dewan Perhimpunan terdiri daripada 10,000 orang, 10,000 orang ahli dan 5 pegawai dilantik sebagai epors yang memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Seterusnya, majlis mempunyai 28 ahli dewasa yang berumur melebihi 60 tahun dan menjadi ahli seumur hidup. Dia berbeza, dia nampak macam sama dengan demokrasi di Athens, iaitu dia ada sistem, dia ada Dewan Perhimpunan dan Majlis, tapi dia punya berbeza dia adalah dari segi keanggotaan dia. Okey. Sistem Sparta merupakan kerajaan ketenteraan. Kenapa dia digelar sebagai kerajaan ketenteraan? Okey, kita tengok. Kanak-kanak yang berumur 7 tahun dan wanita dilatih menjadi tentera. Ini di Sparta. Wanita menjalani latihan fizikal seperti berlari, bertinju, menari dan menyanyi di khalayak ramai. Seterusnya adalah menekankan aspek disiplin dan taat setia dalam kalangan warga negara Sparta. Warga negara Sparta yang sanggup berkorban demi mempertahankan negara kota. Negara kota dia adalah Sparta lah. Lepas tu, Sparta ni sebabkan dia negara ketenteraan, dia banyak sangat peperangan. Antara peperangan dia adalah peperangan Sparta dan Persia pada tahun 490 sehingga 449 sebelum Masihi. Sparta berjaya mengalahkan Persia dalam pertempuran di Salamis pada tahun 480 sebelum Masihi. Okey, penekanan kepada disiplin dan taat setia seperti ini boleh menjadi contoh kepada pembinaan negara Malaysia yang lebih cemerlang. Tapi Malaysia tidak mengamalkan Malaysia bukanlah negara yang mengamalkan kerajaan ketenteraan, tetapi Malaysia adalah negara demokrasi dan raja berperlembagaan. Kita ada juga sistem ketenteraan yang hebat, macam kita ada armada laut, kita ada polis, kita ada tentera laut, TUDM, TLDM, macam tu. Tapi tidaklah seperti Sparta yang 100% adalah menumpukan kepada ketenteraan. Okay. Kesimpulannya, sumbangan tamadun Yunani terutamanya dalam sistem demokrasi akan terus kekal dalam sejarah dan tamadun manusia. Sebab apa? Sebab sistem demokrasi telah diamalkan banyak sangat negara.
kenapa diamalkan oleh banyak negara? Sebab dia rasakan sistem demokrasi ni adalah sistem yang adil. Sebab dia dipilih oleh rakyat. Rakyat yang pilih pemerintah melalui pilihan raya. Okey. Sebagai pengasas demokrasi, kehidupan di Athens menekankan aspek kebebasan, hak kewarganegaraan dan pemikiran terbuka. Selain itu, negara kota Sparta turut memberikan penekanan kepada disiplin ketenteraan dan semangat patriotik setiap warga negara. Sama ada warga negara itu lelaki ataupun wanita, dia mestilah mempertahankan kedaulatan negara mereka. Kat sini kita tengok perbezaan di antara Athens dan juga Sparta dalam tamadun Yunani. Dalam tamadun Yunani, dia menekankan ada dua negara kota. Yang pertama adalah Athens, yang kedua adalah Sparta. Athens mengamalkan sistem demokrasi. Yang kedua, Sparta. Sparta mengamalkan sistem monarki terhad dan juga ketenteraan. Okey. Ini saja untuk tamadun Yunani. Kita akan main sekejap. Kita akan main Kahoot kejap ya. Okey, boleh buka Kahoot. Lepas tu join ni. Boleh tak? Boleh buka Kahoot tak? Dekat mana? Okey, pergi dekat Google, lepas tu search Kahoot. Lepas tu masuk ikut nombor ni. Tekan game pin ni. Lagi, boleh tak? Baru 2 orang. Guna nama sebenar lah, guna nama sebenar. Baru cikgu tahu siapa yang menang. Lagi. Okey, tak apa. Baru 4 orang. Yang lain?
Baru 4 orang. Yang lain cepat-cepat. Dia orang tengah loading kejap. Okey, tak apa. Happy Ostrich ni siapa? Saya. Siapa saya? Nazatul Lipah. Okey. Cute Elephant? Saya. Siapa saya? Nur Manarina Zakira. Mandarina. Prairie Rino? Saya. Siapa? Nurul Minhalina. Okey, sekejap ya. Magic Raven? Saya, Siapa? Nama? Muhammad Aziz. Aziz. Lovely Falcon ni siapa? Saya, Siapa? Muhammad Akil. Akil. Okey, sekarang ada 5 orang. Cikgu mula Okey. Soalan yang kedua.
Okey, tak apa Mihalina, tak apa, tak apa.